Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini menyambung perbahasan daripada bacaan pelik dan ganjil dalam salat namun sahih. Terakhir kita berhenti pada muka surat 62. Kita masih lagi pada bab yang ketiga, iaitu bacaan dalam rukuk dan sujud. Cuma kita berhenti pada muka surat yang ke-62, iaitu di bawah tajuk nota hikmah, usah diubah ayatnya walau sepatah kata, cukup dengan mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi. Dia duduk di pertengahan bab yang ketiga ni. Ada satu benda yang diselitkan oleh penulis dan ianya sudah pasti ada maksud yang ingin disampaikan kepada para pembaca. Sebab kita dah lalu bab yang ketiga ni daripada hadis yang pertama sampailah kita punya perbahasan zikir rukuk dan sujud yang pertama ni. Sebelum pada kita masuk muka surat 62 ni, kebanyakan bacaan-bacaan ini mungkin orang akan rasa pelik dengan sebab tak pernah dengar dia punya sirah-sirah ataupun bentuk-bentuk bacaan itu. Kalau kita tengok, banyaklah bacaan-bacaan yang orang kata apa yang tak biasa orang sebut, tapi rupanya itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rukuk dan sujud dia. Okey. Jadi sampai pada muka surat 62 ni, penulis dia ada objektif yang tersendiri, iaitu nak beritahu kepada kita semua dan juga orang mana yang baca buku ni lah, untuk sedar bahawasanya dalam salat ni dia kena ada penambahbaikan, terutamanya dari segi bacaan-bacaan yang diucapkan dalam salat, ataupun kita sebut sebagai fi'liyat ataupun benda-benda yang kita lakukan dalam salat ni, daripada rukun fi'li dan juga rukun qauli ni, dia kena ada upgrade daripada satu level ke level seterusnya. Mungkin kita belajar salat pada waktu awal-awal usia ni dia umum, basic saja. Ada bacaan tapi bacaannya didedahkan cuma satu ataupun dua riwayat. Sekarang ni kita dah belajar lebih lagi dan kita akan tengok bacaan-bacaan itu sekali dengan makna dia. Sebab apa? Sebab salat ni seperti mana yang Nabi sebut dalam banyak hadis, banyak tempat, fungsi salat ni banyak. Secara umum dalam Quran sebut benteng daripada terlibat dengan benda-benda yang tak elok, penghalang. Itu fungsi salat. Yang kedua, salat ini ialah penyejuk kepada hati. Maknanya kita merehatkan emosi kita melalui salat. Tapi hakikatnya, orang yang melakukan salat dia tak merasai benda ni. Kerana apa? Kerana tidak ada penambahbaikan dalam salat. Dia orang kata apa? Dia kekal dengan satu level saja. Sebab itulah nanti kita akan tengok bab-bab yang akan datang, bacaan-bacaan yang lagi banyak untuk rukun-rukun seterusnya. Antaranya ialah
bacaan duduk antara dua sujud. Bila mana kita tengok Nabi ajar pada kita, bila mana nak sujud ni, nak duduk antara dua sujud ni, antara bacaannya ialah wajburni. Ada salah satu perkataan tu. Selain pada rabbighfirli warhamni tu, ataupun rabbighfirli, dalam bacaan tu dia ada satu wajburni. Perkataan ujburni tu ada banyak makna. Salah satunya ialah hilangkan rasa keliru bila mana berhadapan dengan benda-benda yang samar. Kan orang sekarang selalu duk sebut, peninglah saya ustaz, macam manalah orang agama duk bergaduh. Sebab dia salat tu sendiri tidak memberi apa fungsi pada dia. Sebab apa? Dia sebut je lah perkataan ujbur ni tu sebut. Sebab dalam wajbur ni tu banyak makna. Salah satunya lah tutuplah aib aku. Dan yang kedua ialah beri petunjuk supaya boleh kenal. Maknanya ubatnya ialah salat. Sebab tu kalau kita tengok Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, dia pernah tulis satu surat kepada kawan dia Alauddin. Yang ni ada dalam bahagian daripada karya-karya Ibn Qayyim. Selain daripada dia tulis kitab, dia juga tulis surat-surat dia tu pun orang kaji. Antara benda yang dia tekankan kepada kawan dia tu Alauddin, cuma dalam kebanyakan para ulama ataupun pentahqiq moden tak boleh nak pastikan Alauddin ni siapa yang Ibn Qayyim hantar surat ni. Siapakah dia secara spesifiknya siapa. Cuma antara isi kandungan dalam surat dia tu ialah perbaiki salatmu. Walaupun Alauddin tu daripada keumuman surat tu dia macam orang yang dah belajar agama, orang yang mungkin satu pengajian dengan Ibn Qayyim. Cuma nak kata ni dia mention juga benda tu besar. Benda ni besar. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya segala benda masalah yang berlaku dalam dunia ni, dia bukan perlu pada teori baru. Dia hanya memerlukan kepada penambahbaikan pada amalan yang sedia ada. Sebab tu salat ni dia valid selama mana hayat kita masih ada. Kita tak perlu cari amalan-amalan lain. Kita kena fokus pada amalan yang dah diwajibkan ni, cuma kena cari di mana kelompongan dia. Okay. Jadi untuk nota hikmah ni, penulis dia nak sebut tentang benda ni lah. Supaya kita nampak apa manifestasi ataupun kesan daripada salat tu nak tarik di luar daripada salat. Okay, kita tengok apa yang dia sebut. Muka surat 62. Jiwa saya meronta, mahu berkongsi hadis ini, agar campakkan ilmu Allah Azza wa Jal ini dikecap semua. Saya beriman dengan konsep ilmu tidak akan habis dikongsi. Ilmu yang dikongsi akan bertambah subur. Malam 14 Januari 2015, ketika asyik menulis adab tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi isi buku keempat, saya berkaitan mimpi. Saya terjumpa satu hadis yang menarik isinya. Pada suatu hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu adab dan doa sebelum tidur. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita madja'ak fatawadda wudu'aka lis-salah, thumma ittaji' ala shiqqika al-ayman, thumma qul Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt fa in mutta min laylatik fa anta 'ala al-fitrah waj'alhunna akhira ma tatakallamu bih." Qala faraddadtuha 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Falamma balaghtu Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt qultu wa rasulik qala la wa nabiyyik alladhi arsalta. Maksud dia apa? Terjemahan dia muka surat 63. Kata Nabi kepada Bara' bin Azib, apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, maknanya memang dah ready position, memang nak tidur dah ni, maka berwuduklah seperti wuduk orang yang ingin bersalat. Sempurnakan wuduk. Kemudian berbaringlah pada bahagian kanan badanmu dan berdoalah. Maknanya mengiring di belah kanan.
Dan berdoalah, ya Allah, aku tundukkan diriku padamu dan aku serahkan urusanku padamu. Aku juga sandarkan belakangku padamu secara rela, mengharap rahmatmu, dan secara gerun pada azab dan kemurkaanmu. Tiada yang mampu mengelak dan bebas daripada azabmu, melainkan dengan bersandar padamu. Ya Allah, aku sudah beriman dengan kitabmu yang telah engkau turunkan. Aku juga sudah beriman dengan nabimu yang telah engkau utuskan. Rasulullah SAW kemudiannya bersabda, jika engkau mati pada malam itu, maka engkau dikira mati dalam fitrah. Oleh itu, jadikanlah doa ini sebagai kata-kata terakhir yang engkau ucapkan sebelum tidurmu. Al-Bara' berkata, yakni sahabat yang terima bacaan ni pada Nabi, aku lalu mengulangi doa tersebut di hadapan Rasulullah apabila sampai kepada lafaz, ya Allah, aku sudah beriman dengan kitabmu dan engkau yang telah engkau turunkan. Aku menambah lafaz dan rasulmu bersama perkataan nabimu. Rasulullah SAW membetulkan lafazku dengan sabdanya, tidak begitu, cukup dengan lafaz dan nabimu yang engkau utuskan. Hadis ni lah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dia letak dalam kitab berwudu, bab kelebihan orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Poin daripada hadis ni ialah Nabi telah ajar satu ucapan kepada Al-Bara' bin Azib, satu adab yang disebut dengan adab tidur lah, secara umumnya. Sebelum pada kita tidur, kita berwudu. Seperti mana wudu orang yang nak salat. Maknanya sempurnakan wudu, bukan ambil cincai-cincai, bukan ambil betul-betul. Ambil dalam keadaan fokus. Bukan ambil dalam keadaan dah mamai apa semua, bukan. Ambil dalam keadaan betul-betul. Kemudian duduk dengan posisi yang disebut dalam hadis ni ialah mengiring di sebelah kanan. Permulaan nak tidur tu. Ada orang dia faham, tidur yang sunnah ni mengiring sampailah bangkit subuh. Tak. Kita bebas nak duduk dalam posisi apa pun. Cuma yang first mula-mula tu je. Ada orang dia punya nak ikutkan dia jadi macam betul macam pembaris. Tak nak belok sikit pun. Dia terikat betul. Maknanya dia boleh nak bergerak apa bila mana dia dah tidur tu, berlakulah pergerakan apa tubuh badan dia. Dia kalau kita nak stay macam tu, tak tidurlah kita dengan sebab duk terfikir. Tak nak bagi kita ni mengiring belah lain ataupun terlentang macam lain pula. Itu orang yang tak faham konteks hadis ni lah. Jadi bila mana duduk dalam keadaan tu, kita boleh faham bacaan doa sebelum tidur ni tidak ada upacara angkat tangan. Tak ada. Yang sapu al-mu'awwidhatain ni sebelum daripada ni lagi. Sebelum pada ni lagi. Maknanya dah ambil wuduk apa semua tu, nak buat bacaan sapu apa semua tu, buat dulu. Ni yang nak baring dah. Yang nak baring dah ni. Maknanya memang dah nak orang kata apa, nak lelap betul dah ni. Bacaannya tidak ada angkat tangan, tak ada. Tak ada angkat tangan. Jadi kita kena tahulah, ada tempat-tempat berdoa tak perlu pun pada angkat tangan. Contoh doa nak masuk tandas dan keluar tandas, tak perlu pada angkat tangan. Naik kenderaan pun tak perlu kepada angkat tangan juga. Menyentuh ubun-ubun isteri, orang yang baru kahwin, pertama tak perlu ambil gambar pun. Yang kedua, tak perlu angkat tangan. Sebab kalau tengok dalam hadis, Nabi suruh buat privacy time, maknanya dalam bilik lah, bukan buat suruh orang ambil gambar, siap orang buat live semua, itu tak betul. Tak perlu di hadapan khalayak orang. Jadi ada waktu-waktu dan ada tempat-tempat dia tak perlu. Waktu nak makan apa semua, sudah makan apa semua, dia tidak ada. Ada waktu memang kena angkat tangan. Ada waktu tak perlu angkat tangan. Jadi dia fleksibel dalam bab ni. Dalam bab ni kita kena tengok konteks hadis dengan lebih menyeluruh lagi lah. Bila mana dah baring tu, Nabi pun ajar pada dia sekian doa. Dan dia telah mengulangi sekali lagi depan Nabi. Maknanya dia tashihkan bacaan dia depan Nabi. Lepas selesai Nabi ajar, Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Sampai situ. Selesai Nabi bagi, dia pun ulang balik untuk dia perbetulkan bacaan dia tu. Tapi waktu dia ulang, tiba-tiba terlintas sampai dekat
Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt. Dia nak sambung tu, dia tambah wa bi rasulika. Dia tak sebut macam Nabi ajar wa bi nabiyyika. Dia tak sebut. Sebab dia rasa meletakkan pangkat Rasul lebih baik berbanding meletakkan pangkat Nabi. Sebab Nabi yang dimaksudkan dalam bacaan itu ialah Nabi Muhammad, bukan Nabi lain. Bila mana dia buat macam tu, Nabi tegur. Nabi kata jangan ubah perkataan tu. Kekalkan dengan aslinya, iaitu wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Padahal ini bukanlah perbuatan dalam ibadah fardu. Dia sunat je baca ni. Kita kalau kita buka Hisnul Muslim, kita akan tengok banyak lagi bacaan-bacaan lain sebelum pada tidur ni. Dan kita boleh pilih mana yang kita nak. Cuma yang ni yang paling terbaik. Yang ni yang dijadikan sebagai penutup kepada sebelum kita tidur. Itu yang terbaiknya lah, yang ni. Okay. Walaupun pada benda yang kita kira lepas pada tu, kita akan kelam terus lepas pada kita tidur ni. Okay. Pun Nabi masih lagi mementingkan otentik punya kalimah tu. Keaslian kalimah itu. Jangan diubah. Okay. Jadi nak sebut pada kita, macam mana Nabi telah mengubah, melarang Al-Bara' bin Azib mengubah, menunjukkan pada kita Nabi ni tak suka kita modify apa saja benda yang Nabi dah tunjukkan contoh dan praktiknya. Sebab tu kita tengok pada muka surat yang ke-64 tu, penulis kata, perhatian saya tertumpu pada bahagian akhir hadis bagaimana Rasulullah mencegah Al-Bara' daripada menambah perkataan Rasulmu seiring dengan lafaz Nabimu. Mana dia nak gandingkan wa bi rasulika wa nabiyyika alladhi arsalt. Dia nak buat macam tu. Nabi tak bagi. Persoalannya, mengapa tambahan yang benar ini dicegah oleh Rasulullah? Terdapat beberapa jawapan daripada pengulas hadis ini, iaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Antara yang paling bernas adalah 3 poin. Yang pertama, boleh jadi lafaz zikir dan doa ini memang muktamad, bersandarkan wahyu dan mempunyai kadar pahala tetap yang tidak wajar ditokok tambah. Maknanya dia ialah taufiq daripada Nabi. Maknanya benda-benda yang memang Allah Ta'ala dah bagi pada Nabi secara wahyu, dan kita tak boleh buat apa-apa modify sebab mungkin ada peruntukan pahala yang khusus di situ. Itu pandangan Ibn Hajar yang pertama. Yang kedua, boleh jadi lafaz doa ini mempunyai rahsia kemakbulan yang tiada pada lafaz lain. Maknanya ada benda yang tidak diterangkan dengan jelas, kenapa perlu dikekalkan bacaan itu tanpa penambahbaikan ataupun pengubahsuaian. Kekalkan yang itu. Yang ketiga, boleh jadi Rasulullah menegah penambahan perkataan Rasulmu seiring dengan lafaz Nabimu bertujuan membezakan baginda yang berjawatan Nabi berbanding para malaikat yang hanya berjawatan Rasul atau utusan sesuatu tugasan. Supaya tak keliru antara Rasulul Bashar, Rasul pada manusia, dan Rasulul Malaikah, Rasul di kalangan malaikat. Itu pandangan dia lah. Lepas tu dia bawa dalil daripada surah Al-Hajj, Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Allah Ta'ala memilih utusan-utusan daripada malaikat dan juga manusia. Sebab utusan dalam bahasa Arab memang dipanggil Rasul. Innallaha sami'un basir. Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu pandangan yang cuba disampaikan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Tapi intipati yang paling besar dan utama ialah tidak melakukan modifikasi terhadap apa-apa yang Nabi tunjukkan. Memang hakikatnya kita dalam beragama ni, kita memang pernah dengar ataupun terbuat amalan-amalan yang ditunjukkan oleh orang lain yang tiada sandaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Secara umumnya mengambil amalan-amalan yang bukan daripada yang Nabi sebut bukan keutamaan. Saya tak nak kata salah benda tu. Bukan keutamaan. Kita seorang Muslim, bila mana kita telah melafazkan dalam syahadah kita penyaksian bahawa Rasul itu ialah utusan Tuhan, bila mana kita tahu dia utusan, maka dialah wakil yang paling sah untuk menceritakan hal ehwal agama ni, mengatasi pada siapa-siapa pun yang nak cerita selain pada Rasul. Jadi
Mindset seorang Muslim meletakkan apa-apa saja yang datang daripada Allah dan Rasul paling atas dan diterima, sama ada difahami kenapa kena buat macam tu ataupun tak difahami kenapa kena buat macam tu. Itu mindset awal seorang Muslim. Cuma kita tahu bila mana orang Islam berkembang, agama Islam berkembang, penganut-penganut Islam ni bukan hanya terdiri daripada orang Arab semata-mata. Sebab tu kalau kita tengok pada zaman Nabi, isu-isu seperti ni tak jadi masalah sangat sebab agama Islam tu hanya tertumpu bagi masyarakat Arab saja. Bila mana Nabi dah wafat, Islam berkembang, merentasi orang yang bukan Arab. Walaupun zaman Nabi ada dah orang bukan Arab masuk Islam, macam Salman Al-Farisi. Ini sebahagian daripada orang-orang yang bukan Arab. Orang-orang yang datang daripada Habsyah apa semua ni, mereka bukan penutur bahasa Arab dan mereka bukan bangsa Arab pun. Jadi bila mana Islam berkembang lebih lagi, sehingga tamadun-tamadun besar runtuh dan Islam telah mulai sampai kepada pemimpin-pemimpin di wilayah lain. Dan kita pun tahu setiap tamadun yang runtuh yang berjiran dengan semenanjung tanah Arab tu, mereka ada kehebatan mereka. Mereka ada tokoh akademik mereka, mereka ada pemikiran ideologi yang mereka hebatkan. Mana mereka angkat benda tu. Sedikit sebanyak dia akan ganggu hati untuk tunduk betul daripada intipati Islam. Tambah-tambah kalau apa yang Islam bawa tu dia macam against, melawan terhadap tamadun yang diorang sedang tinggalkan. Benda ni memang tak dapat dinafikan. Mana-mana bangsa yang menerima Islam sebagai agama baru dan pada masa yang sama mereka ada anutan lama. Macam kita lah orang Melayu. Kita orang Melayu, kita ada anutan-anutan lama kita sebelum datang Islam secara menyeluruh. Dataran Nusantara ini telah berlaku penukaran agama yang banyak. Daripada animisme. Tengok satu benda je perasan. Benda ni mesti ada spirit, ada semangat tertentu. Tapi tak reti nak panggil apa. Tapi cuba berdamai dengan buat jamuan apa semua. Daripada animisme, pergi ke dinamisme, pergi kepada Hindu, pergi kepada Buddha dan berbagai-bagai agama yang keluar di dataran ni sampailah datangnya agama Islam pada sekitar 1300 ke 1500 tahun Masihi. Itu ialah catatan yang paling awal menyebutkan orang Islam, orang Melayu menerima Islam. Tapi proses nak menerima tu pasti akan berlaku pertembungan dengan ajaran lampau. Sebab tu benda ni ialah benda yang kita kena faham dari segi antropologi, dari segi kajian bangsa tu dia nak terima. Kita mungkin belajar sejarah, kita akan tengok sultan-sultan dan raja-raja di Nusantara ini terima pedagang pada tanah Arab datang, diorang bawa package dakwah Islam, raja-raja terus terima ataupun sultan terus terima. Itu sejarah yang general. Sejarah-sejarah yang tepi-tepi ni mungkin kita tak tahu ataupun tak maklum, sebenarnya ada penentangan di peringkat bawah. Cuma kita tak tahu je. Ada pembesar-pembesar yang dia bukan raja tapi dia pembesar, dia wakil pada raja. Dia rasa terancam. Sebab kita kan tahu setiap orang dia ada ketaksuban terhadap agama lama dia. Sebab itulah kalau kita tengok antara benda yang orang kata apa yang paling jelas lah berlakunya campur aduk antara agama lama dengan agama Islam ialah aliran yang dibawa di tanah Jawa dia panggil kejawen. Tuan-tuan tahu kejawen? Kejawen ni batiniah lah hakikatnya. Kejawen ni ialah asimilasi ajaran-ajaran lama diorang Islamkan, diorang tukar. Kalau majlis kahwin ada bersanding, dulu baca mantra, sekarang nak kena baca doa lain pula. Amalan tu kekal, tapi dia punya isi kandung tu semua diarabkan. Sebab bagi mata orang Melayu ialah Arab itu ialah Islam, essence of Islam. Sebab tu kita akan tengok masjid-masjid mulai mengambil reka bentuk kubah daripada tempat-tempat lain, daripada negara Arab lah secara umumnya. Okay. Cuma saya nak katanya samalah juga pada zaman awal tu pun, waktu Umar jatuhkan Parsi, Rom apa semua ni, mereka tak boleh terima 100% Islam menguasai diorang. Cuma diorang tak mampu nak buat serangan secara terang-terangan. Jadi mereka akan buat saduran daripada ajaran lama ke Islam, tapi masih lagi nak kekalkan ajaran lama tu. Bila mana ulama yang datang lepas pada tu,
Mereka menghadapi masalah supaya tak berlaku pertembungan yang menyebabkan tumpah darah. Sebab tu kalau orang baca, terutamanya kalau tempat kita ni di tanah Jawa lah, antara pertembungan yang kuat, bila mana nak bagi, orang kata apa, nak bagi tak berlakunya perselisihan yang teruk. Sebab tu ulama-ulama mutaakhir ni mereka lunak dengan benda-benda yang tak jelas. Ni kita kena maklum lah. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok sebahagian Syafi'iyah yang mutaakhir, Syafi'iyah yang selepas pada runtuhnya kerajaan Fatimiyah Syiah di Mesir tu, runtuhnya kerajaan tu, tapi Saki Baki duk ada lagi. Masih lagi ada, masih lagi kuat Syiah dia, tapi dia tidaklah, orang kata apa, terlalu agresif macam zaman dia orang berkuasa. Tapi ada sikap dia macam ada lagi rasa nak kepada ajaran lama. Sebab tu kita akan tengok ada sebahagian ulama yang membenarkan istighasah di kubur walaupun benda tu tak jelas. Saya nak sebut ni latar-latar yang menyebabkan pandangan tu keluar. Sebab tu ada orang bila mana kita beritahu istighasah di kubur tak boleh. Istighasah ni maksud dia apa? Pergi minta dengan si mati tu. Bukan ya Allah dengan berkat si mati, tu tawassul. Tawassul dengan orang mati. Ni istighasah. Memang tak dinafikan, sebahagian Syafi'iyah ada yang membenarkan. Kerana apa? Kerana mungkin latar politik yang menyebabkan dia terpaksa sebut perkataan tu. Macam zaman kita ni lah, ustaz bila mana dia terkepit, dia play safe lah. Dia tak boleh nak buat apa. Dia terkepit tu dia play safe. Sebab dia rasa banyak benda yang dia nak kena fikir. Jadi dia ambil pilihan untuk cakap berlapik sikit. Tapi kesan dia tu sampai ke sekarang orang akan berhujah dengan kata-kata dia. Orang akan bawa. Okay, ni ada tokoh Syafi'iyah yang benarkan. Memang saya tak nafikan ada Syafi'iyah yang benarkan, tapi dari segi keutamaan. Sebab tu saya suka bawa cerita cerita Abdullah bin Abbas daripada Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ni kita tahu, dia ni ialah tabi'in, anak kepada Zubair bin Al-Awwam. Tapi dia tak sempat dengan Nabi. Dia lahir tu Nabi dah wafat, beza dengan abang dia masih lagi sempat dengan Nabi. Abdullah bin Zubair sempat dengan Nabi. Urwah, Mas'ud ni semua tak sempat dah dengan Nabi. Dia orang ni ialah anak pada Zubair bin Al-Awwam. Urwah bin Zubair, waktu zaman Abdullah bin Abbas ni dia meningkat naik, Nabi dah wafat, dia orang ramai pergi belajar. Tabi'in ni ramai pergi belajar dengan Abdullah bin Abbas. Cuma Abdullah bin Abbas ni dia muda, dia orang yang muda lagi. Dah waktu tu ada lagi sahabat sini iaitu Abu Bakar dan Umar. Bila mana Urwah bin Zubair ni dia confused tentang satu masalah, iaitu haji ni nak buat yang mana lagi aula? Haji ifrad ke haji tamattu'? Nak buat yang mana? Haji kiraan ni dah kemudian lah perbahasan dia. Okay. Waktu tu dia ada dua option. Nak buat ifrad ke? Ifrad ni maknanya kekal dalam ihram dalam tempoh yang lama, ataupun tamattu'. Boleh keluar tapi kena bayar dah. Tanya Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar kata, haji yang aku tengok Nabi buat ialah haji ifrad. Maknanya yang afdal ialah haji ifrad bagi pandangan dua orang sahabat ni. Urwah dia pergi jumpa Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas pun datangkan riwayat tu yang meriwayatkan hadis yang Abdullah bin Abbas nak cerita pada Urwah ni, termasuklah Aisyah isteri Nabi pun. Aisyah tu pula mak menakan kepada Urwah ni. Okay. Jadi Abdullah bin Abbas dia tahu dah Urwah ni, soalan dia ni kalau tak kena gaya jawab dia boleh tergelincir. Jadi dia kata, hadis yang aku nak cerita ni termasuklah mak saudara kamu, mak menakan kamu pun tahu. Iaitu haji tamattu' juga boleh dijadikan sebagai pilihan untuk menunaikan haji. Boleh juga nak buat macam tu pun. Okey. Jadi bila mana orang kata apa, Abdullah bin Abbas jawab macam tu, Urwah pun kata, tapi Abu Bakar dan Umar kata haji ifrad. Lalu Abdullah bin Abbas ni dia macam marah. Dia kata, aku dah sebut kata Nabi, dia duk sebut kata Abu Bakar dengan Umar lagi. Tuan-tuan boleh bayang macam mana position. Maknanya sahabat dia nak ajar, utamakan yang mana. Jangan jolok supaya kita kata Abu Bakar dan Umar ni tak reti. Sebab ada orang, dia tanya soalan, dia jolok orang yang dia nak tanya tu, supaya orang yang ditanya tu last kali kata, dua orang ni tak reti apa. Dia nak yang tu lah. Dia bukan nak tahu jawapan apa. Dia nak sampai kawan tu kata, dua-dua orang ni tak reti, tak payah ambil lah pada dia.
Tak akan katalah benda tu sebab kita hormat. Macam mana sebahagian orang bila mana kita kata istighasah tu bukan daripada apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Tiba-tiba ada orang kata, ni Imam Ar-Ramli kata boleh? Ni imam-imam mutaakhir apa pendirian? Pendirian kita tetap kita kata istighasah tak boleh. Cuma dia jolok. Nak suruh kita kata Imam Ramli tu tak guna, tak payah ambil lah. Dia nak suruh kita kata yang tu. Dia ada perangai orang seperti itu. Dia provoke kita. Okay. Dia tetap seorang imam yang dihormati, cuma kita tak ambil pandangan dia. Dan waktu kita tak ambil pandangan dia tu, bukan kita sedang mengemukakan pandangan kita sendiri. Ini pun kadang-kadang situasi yang orang salah faham. Ni orang yang rasa dia pandai pada Imam Ramli. Dia bukan rasa dia pandai pada Imam Ramli, dia tak ambil yang tu je, dia nak ambil yang lain. Bukan dia kata, saya tak ambil dua-dua. Bagi saya tak payah istighasah. Korek tu orang tu daripada kubur, bagi dia bercakap. Itu baru pandangan sendiri. Ini ialah benda yang situasi orang tak faham kadang-kadang. Saya nak sebut sini, bila mana kita bawa bacaan ni Nabi suruh, lepas tu akan ada orang tanya, dah ni yang saya duduk belajar dalam Muniatul Musalli, biasanya kalau saya baca buku ni, akan adalah orang-orang yang mungkin datang pada pengajian tradisional, dia orang akan banding dengan Muniatul Musalli Syekh Daud Fatani tu. Dia orang akan banding dengan buku tu. Syekh Daud Fatani orang alim, kita tak akan kata tak payah pakai buku dia ni bakar je. Tak payah. Kita tak akan kata macam tu. Tapi dia cuba tekan nak suruh kita kata macam tu. Tak tahu apa motif sebahagian orang seperti ini. Syekh Daud Fatani, buku dia telah diterima oleh kebanyakan orang yang datang daripada pengajian tradisional ni. Memang kita tahu buku dia dimasyarakatkan. Dan Dr. Basit pun dah buat tahqiqan terhadap buku tu, dan dia menyebutkan ada beberapa benda yang tak jelas pada buku tu. Antaranya ialah bacaan ketika mana selepas selesai menyapu muka ataupun sewaktu sapu muka. Kan lepas bagi salam, orang yang pegang nak sapu muka ni ada bacaan. Dalam Muniatul Musalli dia sebut bacaan, tapi dia tak dapat datangkan bacaan tu datang dari mana. Sebab kalau tengok tahqiqan yang Telaga Biru yang Dr. Basit buat tahqiqan Muniatul Musalli tu pun, bacaan ni tak jelas. Tapi adakah kerana ni saja kita nak tolak semua buku Daud Fatani? Tak. Ada lagi buku-buku dia yang lain. Fatwa-fatwa dia yang lain. Tapi yang peliknya, ada buku Syekh Daud Fatani yang lain yang kritik amalan tahlil arwah tu, yang tu tak ambil pula. Syekh Daud Fatani ada sebut benda yang sama. Cuma perkataan dia tak panggil tahlil arwah, dia panggil wahsyah zaman dulu. Dia ada sebut dalam kitab dia yang lain. Dia ada kitab dia yang 2 jilid tu, itu ialah himpunan fatwa dia. Saya tak ingat nama dia apa. Cuma Syekh Daud Fatani dia ada sebut tentang benda tu. Ini ialah sikap orang, dia dengan syahwat dia nak supaya kita ikut pandangan yang menjadi lapangan orang. Itu tak boleh. Itu ialah bentuk-bentuk tunduk pada syahwat. Sebab tu ada orang ingat syahwat ni kira nak pergi siang je. Bukan. Antara bentuk syahwat juga, tegur, kerah kepala, bebai. Tu syahwat juga hakikatnya. Dia ego dengan pandangan dia, pendapat tu, dan dia tak boleh terima orang lain. Okay. Jadi penulis buku ni, dia nak sedarkan kepada kita semua bahawasanya bila mana bertembung antara benda yang jelas daripada Nabi dengan benda yang kurang jelas, dari segi keutamaan, dari segi mindset seorang Muslim yang baik, dia akan ambil yang jelas dulu. Tapi tak akan mencerca dan mencela pandangan yang tak jelas. Macam isu yang berlaku sekarang. Bila mana ada kelompok yang cuba nak kata pegang pada zahir ayat sifat ni ialah ciri-ciri orang yang menyeleweng. Berlakulah pertembungan jadi tajam, makin hari makin parah, makin hari makin parah, sehingga pergi kepada isu-isu lain. Maknanya rasa terganggu bila mana ada orang beriman Allah Ta'ala tu di langit, meninggi di langit. Ada kelompok yang dia rasa terganggu benda ni. Tak boleh lah. Kita tak boleh jadikan masyarakat khususnya di Malaysia ni faham cara macam tu. Pertama kita kena tahu, berinteraksi dengan orang tak boleh paksa. Kita tak boleh paksa orang. Kita tak boleh nak jadikan orang. Kita boleh buat akta lah. Di mana-mana negeri pun kita boleh buat akta. Sepatutnya dia kena amal macam ni. Tapi bagi diri dia nak pegang pandangan lain, tak boleh paksa. Selama mana pandangan tu masih betul, kita tak boleh dan tak ada hak untuk kita tekan dia supaya dia lari ataupun ejah ke pandangan lain. Ini benda yang kita kena sedar. Kuasa manusia bukan macam tu. Saya nak sebut ni ialah, kalau ada orang tanya pada tuan-tuan dan puan-puan bila mana dah belajar zikir dalam rukuk dan sujud yang beza-beza ni, yang lain-lain ni, pasti orang akan argue.
Kenapa aku dengar hang baca sebelah tadi lain macam sikit bacaan dalam rukuk? Kita pun kata hadis ni datang pada ni. Dia kata, kenapa yang orang-orang duk amal sekarang ni tak betul ke? Soalan dia tu salah. Soalan dia salah. Soalan dia tu yang kita tak boleh layan. Kita tak kata yang orang amal tu salah, cuma kita nak buat lebih. Dia macam satu orang, dia tengok kita pakai kereta, contohlah. Kita pakai kereta Honda, contoh. Dia pakai Proton. Dia pun mari kat kita. Kenapa pakai Honda? Kita pun kata, dah aku ada duit nak beli Honda. Tak boleh, semua kena Proton. Hang siapa? Sekarang ni pilihan luas terbentang. Dan tidak ada akta pun di negara. Kita bukan duduk di Turkmen. Tuan-tuan tahu, Turkmenistan antara negara yang mensyaratkan satu jenis je kereta. Chevrolet saja. Produk lain tak boleh. Itu Turkmen punya style. Turkmenistan. Stand country. Dia tak bagi. Chevrolet dah warna putih. Warna lain pun tak boleh. Buat kena tangkap. Yang tu tak boleh nak kata apa. Sekarang ni di negara kita tak ada orang boleh petikai benda tu. Bila mana dia nak baca dalam rukuk, dia tak nak baca subhana rabbiyal a'la. Dia nak baca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Yang salat tepi, salat jemaah, tak puas hati, tunggu bagi salam dia nak tanya. Kenapa baca macam ni? Tak boleh halang orang. Tak boleh halang. Hatta kalau dia nak melaknat Abu Bakar dan Umar, kalau dia Syiah pun, kita tak boleh nak halang dia. Kita boleh kata, tak betul yang hang sebut ni. Tapi kalau dia tak nak buang, kita nak buat apa dengan dia? Sebab dia tak ada kuasa. Cuma kita boleh sebut, selama mana benda tu masih lagi dalam ruang lingkup yang boleh untuk kita terima sebagai pengamalan agama, maka kita terima. Kita tak boleh nak argue orang. Sebab tu tak boleh menjadikan situasi itu pelik pada benda yang tak pelik. Tapi kita sebagai orang yang kadang-kadang pegang pandangan yang agak lain pada orang, janganlah juga berusaha untuk orang provoke kita. Itu pun satu side yang kita kena tengok juga. Ada orang, dia memang pegang pandangan yang berbeza pada majoriti orang. Jadi, dia jangan menjadikan diri dia tu diprovoke oleh orang ataupun orang nampak dia tu semacam. Contoh, kalau dia pegang pandangan bersentuhan suami isteri tak batal wuduk. Dia jangan lalu depan orang yang kata batal wuduk sambil pegang tangan isteri, lepas tu dia pun tunjuk, ni tengah pegang ni. Buat macam tu memang mengundang marah orang. Lepas pada tu, kalaulah dia salat subuh, dia masbuk dan dia nak pegang, tak ada kunut. Dia salat di masjid yang ada kunut. Dia masbuk tu, orang dah habis kunut dah pun. Dia bangkit, dia tak buat kunut. Sudah semayang, dia belah. Dia tak perlu pergi bisik kat imam. Tadi saya masbuk, lepas tu saya tak buat kunut. Macam mana tu imam? Tu cari pasal. Tak perlu buat benda tu. Benda tu pun dilarang oleh para ulama. Kita nak pegang pandangan tu, kita boleh pegang, tapi kita jangan menimbulkan provokasi di kalangan orang. Kedua-dua belah pihak. Sama ada pihak yang tak senang dengan kita ataupun kita yang mengamalkan pandangan yang berbeza pun macam tu lah juga. Supaya keadaan yang akan jadi harmoni selama-lamanya. Jangan tajam kepada benda yang tak perlu ditajamkan. Okay. Cuma saya nak sebutnya ialah tulisan penulis ni, dia nak sebut pada kita bahawasanya luaskanlah bacaan, luaskanlah pengetahuan supaya kita akan nampak dunia ni luas. Pengamalan agama pun banyak pendekatan. Sebab tu kalau kita tengok di mana-mana tempat pun di atas dunia ni akan ada orang yang over dengan satu pandangan. Macam kita di Malaysia, kita rasa ada kelompok yang memang over nak bawa pada mazhab Syafi'i. Tapi sebenarnya overnya Nusantara dengan mazhab Syafi'i tidak lebih teruk. Ada tempat lagi teruk. Antaranya Maghribi, Morocco. Morocco dia orang memang stick betul dengan mazhab Maliki sehingga pengamal pandangan mazhab lain dilihat sangat-sangat salah. Maknanya orang Morocco, dia punya terikat dengan mazhab Maliki tu lagi kuat berbanding orang Melayu dengan Syafi'i. Itulah situasi yang saya dengar daripada orang-orang yang duk belajar di Morocco lah. Di sisi mazhab Malik, salat di atas kulit binatang tak sah. Sebab dia ialah benda yang bahagian daripada tubuh binatang. Sebab Imam Malik tarjih ianya najis. Tak boleh. Walaupun sudah disertu sama pun. Boleh. Ada seorang syekh di Maghribi, dia sengaja salat di atas bulu kambing, sejadah bulu kambing. Kena tangkap, masuk jail kerana benda tu je pun. Nak katanya benda tu, di tempat lain pun ada jugalah yang jenis jurang seperti ini ni, jurang. Cuma nak katanya kita kena kena sedar realiti jugalah.
Kadang-kadang nak bergaduh pada benda-benda yang macam ni pun, dia jadi macam lame. Benda tu macam dah lama. Dia macam, saya bukan nak kata bergaduh ni tak elok. Penegakan hujah tu kena berlaku. Cuma bila mana orang tu dia dah tegak lain macam, stop situ dah lah. Dia memang kata apa tak makan lah tu. Sebut apa pun tak makan. Sampailah Tuhan yang lembutkan hati dia, baru dia makan. Cuma nak katanya, berurusan dengan manusia ni macam tu lah. Buat apa pun tak puas hati, tak buat apa pun tak puas hati juga. Itulah tabiat manusia. Okay, kita teruskan kepada muka surat 65 tu. Sejurus itu saya juga teringat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bani Israel yang memandai-mandai mengubah perkataan yang wajib mereka gunakan ketika melangkah masuk gerbang Baitul Maqdis. Akibat kreativiti dan kecerdikan tidak bertempat mereka itu, Allah Subhanahu Wa Taala langsung mengazab mereka. Ini ayat 161 daripada surah Baqarah, 161 162. Kita ambil pada poin dia itulah, iaitu waqulu hittatun naghfir lakum waqulu hittatun wadkhulul baba sujada naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Okay. Ini 161 daripada surah Al-Baqarah. Okay. Allah Ta'ala kata, wa idza qila lahum uskunu hadhihi al-qaryah, dan ingatlah ketika dikatakan pada mereka, tinggallah dalam negeri ini, wa kulu minha haitsu syi'tum, tinggal dalam bandar ni, makan apa saja yang kamu nak. Perintah Allah Ta'ala pada Bani Israel untuk masuk ke Baitul Maqdis. Tinggalkan Mesir tu masuk. Tapi kena perang sikit lah. Dalam Baitul Maqdis tu ada lagi orang-orang yang tak boleh terima dan orang-orang yang melawan Tuhan. Kamu kena sacrifice something, kamu kena korban something, baru kamu akan dapat kemurahan Tuhan tu. Tapi kita tahu bahawasanya Bani Israel ni, mereka golongan yang penakut. Bila mana Nabi Musa kempen suruh masuk dalam Baitul Maqdis dan perang, apa respon Bani Israel? Dalam surah Al-Ma'idah Tuhan sebut, idhhab anta wa rabbuka, pergilah kau dengan Tuhan kau, inna hahuna qa'idun, kami nak tengok je daripada sini, daripada seberang tanah ni kami nak tengok je apa jadi. Penakut. Akhirnya Allah Ta'ala mudahkan urusan, berlakulah perang. Sebab ada sebahagian Bani Israel yang masuk juga. Yang duduk-duduk tu, dia orang masuk juga. Sebab nampak keadaan dah selamat. Waktu masuk, Tuhan kata, sebutlah hittatun. Hittah ni ialah bahasa yang dipertuturkan oleh orang-orang Bani Israel ni. Ada orang kata ini ialah bahasa Ibrani yang bermaksud ighfirli. Hittah tu maksud dia, ampunkan aku, ampunkan aku. Dia pergi tukar daripada hittah jadi hintah. Hintah maksud dia apa? Gandum, roti, beras. Dia pergi sebut macam tu. Maknanya dia demand something. Demand something kepada Allah Azza wa Jal. Maknanya nak sebut pada kita bahawasanya Bani Israel ketika mana dia nak masuk tu, dia nak supaya Tuhan bagi apa yang dia orang nak dulu, barulah dia orang nak masuk. Okay. Jadi ni antara benda yang kita boleh tengok dan kita boleh nampak lah apa hubung kait yang nak dibawa oleh penulis ni. Jangan mengikuti jejak Bani Israel. Sebab perangai suka modified ni memang datang pada Bani Israel pun. Sebab tu tuan-tuan tengok kan, baru-baru ni ada orang dedahkan, ada satu orang profesor di UIA. Dia cuba cari asal usul orang Melayu kita ni berdasarkan susu galur daripada qaturah ni, ataupun qanturah. Nak cari qaturah ni, rupa-rupanya ada tempat di Nusantara nama Keturah, iaitu bandar Natrang di Vietnam punya lah. Cari rajin betul lah dia tu. Dia cari. Last dia buat konklusi, dia kata orang Melayu ni ialah lost tribe of Bani Israel. Pecahan yang terakhir. Kalau begitu betul, kita bawa gen yang lebih kurang lah tu. Tuan-tuan tengok orang Melayu yang suka melawan, yang suka tak puas hati dengan ajaran Nabi ni, yang tu memang lost tribe Bani Israel. Sebab itu ialah perangai Bani Israel. Datang pada Nabi je lawan. Lawan dulu. Baru nak ambil masa faham. Saya tak tahu apa kehebatan penisbahan orang Melayu dengan Bani Israel. Tak ada apa kehebatan pun. Bahkan Tuhan telah dedahkan Bani Israel ni ialah saudara dengan kiradah wal khanazir. Beruk dengan babi.
abnaul qiradata wal khanazir. Sebab tu kau tengok bila mana Allah Taala turunkan kutukan ataupun laknat kepada sumpahan kepada Bani Israel ni yang tetap nak mengair pada hari Sabtu ni, apa jadi pada dia orang? Dia orang berubah jadi beruk dan dia orang berubah jadi babi. Sebahagian riwayat dalam Imam Qurtubi, dia sebut dalam tafsir Qurtubi, berubah jadi beruk tu bukan jadi beruk yang betul-betul duduk atas pokok. Dia berpakaian tapi muka je beruk, kata Qurtubi. Dan dia suara tu beruk lah. Maknanya kalau orang luar pada bandar tu tengok, ini bukan hang dulu, dia mengaku lah, tapi dia jadi beruk lah. Tapi beraktiviti macam orang lagi lah. Ada orang dahsyat lagi, dia kata beruk ni ialah monyet Belanda yang duduk kat Sabah tu, yang hidung panjang tu. Kan Bani Israel kan muka handsome sikit kan. Ini semua cari pasal ni, cari pasal nak kata kat orang. Cuma nak katanya tak payah carilah yang tu, tak payah cari. Sebab tidak ada apa-apa kelebihan pun. Cuma kalau kita tengok riwayat yang kata isteri Nabi Ibrahim yang ketiga ialah Qanturah ni, dalam Al-Bidayah wan Nihayah memang ada sebut. Sebab kebetulan saya tengah duk buat kajian tentang Bidayah wan Nihayah ni. Saya memang sambung master dalam bahagian tu. Kita jumpalah riwayat daripada Israiliyat yang kata isteri yang tercicir ni, yang tak terkenal dalam sejarah ni, ialah nama dia Qanturah. Qanturah ni ialah satu benda yang dibakar dan berbau dan berasap. Dia tak bau wangi, dia berasap. Sebab tu profesor tu dia kata Qanturah tu ialah kayu gaharu. Yang tu lajak lebih tu. Kena tarik handbrake sikit. Okay. Qanturah ni ialah something yang dibakar, dia berasap. Tak tahulah kayu apa, tapi itu makna dia. Memang ada riwayat yang kata isi Nabi Ibrahim yang ketiga tu ialah Qanturah. Tapi Qanturah ni datang daripada dataran Nusantara, yang tu tak ada dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Yang tu dia buat connection sendiri. Memang ada pun orang yang macam tu. Tapi dia agak berani lah. Saya kira dia agak berani sebab pertama, efek daripada kata-kata dia tu, dia ada kedudukan. Dia full profesor daripada universiti yang terkemuka juga di negara kita ni. Jadi impak kata-kata yang keluar daripada prof memang besar. Memang orang akan ingat dia fakta. Sebab orang maklum, orang yang duduk dalam dunia akademik ni, tambah ada pangkat prof, orang akan sangka dia kaji betul lah. Dia kaji betul. Dia ada beberapa orang lagi lah yang berpangkat prof di negara kita ni yang suka buat connection sejarah ni. Dia macam tak cermat dia buat connection. Dia salah seorang, ada dua tiga orang lagi lah. Cuma saya tak nak sebut lah nama. Cuma nak katanya ialah impak dia tu, orang akan bawa, orang akan rasa benda tu betul. Benda tu memang ada, benar lah, fakta yang benar. Tapi sebenarnya menyibuk-nyibukkan diri dengan benda-benda seperti ni, dia tak beri apa-apa kesan pun. Yang pasti yang saya baca lah, yang ni yang dibuat oleh di UPM ada buat, UKM ada buat, di Jabatan Sejarah dia orang Melayu berasal daripada satu suku yang duduk di dataran Nusantara ni. Dia berasal daripada suku Semang. Tuan-tuan pergi dekat pangkalan Ulu Perak, Ulu Pahang, Ulu Terengganu pun ada. Ada suku dalam orang asli ni dia panggil suku Semang. Orang asli. Dia ada suku Batik. Saya pernah pergi sampai ke kawasan Ulu Pahang dengan Terengganu ni. Dia ada satu kawasan kampung orang asli tu dia panggil suku Batik. Sebab apa? Sebab kulit dia orang ni macam, bentuk dia macam kain batik. Tuan-tuan jangan tanya dah, kampung sebelah suku kain plekat ke? Tak lah. Dia memang suku batik lah. Dia macam bersisik sikit kulit dia. Sebab tu dia panggil suku batik. Dan dia ada suku Semang. Nak mengaku Bani Israel tak pasti, tapi mengakulah diri memang asal orang asli pun. Orang Melayu ni memang asal orang asli, walaupun duduk bandar. Dia ada gen tu, dia ada orang kata apa? Dia ada dia punya benih asal dia tu di situ. Dia macam orang Arab lah. Orang Arab dia punya permulaan benih Arab ni ialah daripada Ya'rab bin Qahtan. Ini first Arab. Keluarnya Arab daripada lelaki ni. Sebab tu perkataan Arab mai pada nama dia, Ya'rab. Cuma Melayu tak tahu datang dari mana. Sebab suku Semang tu tak ada perkataan Melayu pun tak nampak. Cuma nak katanya orang Melayu membawa sampailah ke selatan Thai apa-apa semua ni, sepadan-sepadan yang dekat dengan kita ni masih lagi dalam kelompok Melayu. Kecuali yang naik atas sikit, Bangkok apa semua, yang ni dah Cina lah. Cina Han apa semua yang datang pada pegunungan tempat lain. Inilah pergerakan manusia lah. Cuma nak kata ada orang dia memang benda ni seronok kalau kita baca. Sebab dalam
sejarah, dia hanya quoting saja. Dia akan bawa riwayat. Sebab tu orang yang baca Al-Bidayah wan Nihayah, macam saya sekarang duk baca baru jilid 2, jilid 1 dah nak selesai, jilid 2 ni, sebab Bidayah wan Nihayah ada 20 jilid. Kita akan seronok dengan sejarah-sejarah dia. Tapi kita kena beri perhatian, Ibn Kathir dia bawa metodologi, dia bawa nama orang. Satu fakta tu ada siapa pembawa berita. Cuma Ibn Kathir tak sebut dia ni penipu di kampung dia. Kita kena cari. Itu metodologi dia. Jadi kata apa, orang yang baca Al-Bidayah wan Nihayah secara bacaan merata macam tu, dia akan rasa semua tu fakta. Tak pun. Sama juga orang yang baca tafsir Ibn Kathir ataupun tafsir At-Tabari pun, kalau tak perhati riwayat tu daripada siapa, kita akan rasa Imam At-Tabari dengan Imam Ibn Kathir sedang membawa riwayat untuk menguatkan tafsiran tu. Bukan. Dia nak bawa, ini contoh cerita yang salah kalau nak padu dengan ayat ni. Cuma dia tak sebut sebab metodologi ulama' dulu cukup bawa nama. Sebab zaman dia orang, penipu-penipu ni orang dah kenal, tak payah sebut tak apa. Contoh Abu Mikhnaf. Tahu dah Abu Mikhnaf ni mangkap punya orang. Tak payah sebut lah. Tak padan, habis dakwah je tulis dia lah penipu besar di kampung ni, tak perlu tulis. Sebab tu kita kena tahu metodologi. Memang saya tak nafikan sejarah-sejarah yang menarik ni memang banyaklah kitab-kitab para ulama, tapi kena hati-hati. Ada orang dia suka baca Ajaibul Hind. Saya tak ingat siapa tulis. Ajaibul Hind ni ialah kitab dalam bahasa Arab. Cerita-cerita pelik yang ada di tanah India macam-macam. Orang kata apa, burung cenderawasih apa, garuda apa semua, memang duk ada dalam buku tu. Cuma orang kita sebab dia tengok Arab, duk rasa macam ni mesti dekat dengan Nabi. Tak pun. Tak sama pun. Macam Ibnu Battuta dia tulis buku dia Ar-Rihlah, buku dia perjalanan, dia akan tulis, dia pernah tulis, dia sampai ke Melaka, dia sampai ke Sumatera apa semua. Dia tulis benda tu. Tapi ianya ialah sebuah kajian sejarah. Tak boleh kita buat padu-padu macam tu. Cuma nak katanya, Bani Israel ni antara perangai dia orang ialah mereka suka modify ajaran daripada Nabi. Nabi mana, Rasul mana pun dia orang akan buat benda tu. Sebab tu kita baca Quran, juzuk 1 tu saja, daripada Alif Lam Mim sampailah habis, nak masuk sayaqulus sufha tu, juzuk 1, 20 muka surat dalam Quran. Ianya menyenaraikan perangai Bani Israel daripada 8 kategori masyarakat Bani Israel. Daripada golongan yang tak reti membaca menulis Bani Israel sampailah golongan terpelajar Bani Israel. Tuhan senaraikan perangai dia satu. Tapi similarities antara semua golongan ni ialah apa saja ajaran yang datang pada Nabi akan dipertikaikan dulu. Jadi dalam ayat yang nak dibawa oleh penulis ni, jangan mencontohi Bani Israel. Kita bukan nak kata Bani Israel ni semua teruk, sebab kita kena tahu ada kalangan sahabat Nabi dan isteri Nabi pun keturunan Bani Israel. Safiyah binti Huyai, tu Bani Israel. Selain daripada tu ialah Abdullah bin Salam, sahabat Nabi. Ni Bani Israel. Dia memang keturunan Bani Israel. Okay. Tapi mereka bukan mengikut Bani Israel yang ramai-ramai tu. Mereka bagus. Okay. Cuma nak sebutnya ialah penulis nak sebut pada kita, kalau dengar benda pelik, ambil masa, dengar dulu. Dengar penjelasan. Dengar dulu apa kata apa hujahan yang nak dibawa. Okay. Kemudian muka surat yang ke-66, ada masanya sebarang lafaz yang khusus dibiarkan tanpa bertambah. Kenapa? Ada hikmahnya tersendiri yang hanya Allah Azza wa Jalla yang Maha mengetahui. Selain itu, kita juga tidak lebih pandai berbanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau kita betul-betul itba'ur Rasul, antara sikap yang kita kena contohi daripada Bani Israel ialah contohi daripada para sahabat berbanding Bani Israel ialah para sahabat ni apa saja datang pada Nabi, dia akan orang kata apa, terima dulu. Dia tak akan buat modification. Sebab tu Urwah bin Zubair, Urwah bin Mas'ud, bukan Urwah bin Zubair, Urwah bin Mas'ud ni sahabat Nabi, tapi dia masuk Islam agak lewat sikit. Urwah bin Mas'ud ni antara watak yang jarang diangkat. Orang jangan dengar nama dia. Dia ni waktu dia sebelum masuk Islam, dia punya position sama macam Amru bin Al-As, dua orang. Urwah bin Mas'ud dengan Amru bin Al-As ni dua-dua orang position dia sama, iaitu pegawai diplomat untuk urusan Quraisy dengan mana-mana kerajaan luar daripada Arab.
yang jumpa Rom, jumpa Parsi, jumpa Muqawqis, Habsyah. Ini semua kerja dua orang ni. Urwah bin Mas'ud ni. Urwah bin Mas'ud waktu dia nak terbuka masuk Islam, sebab yang masuk Islam ialah adik-beradik dia lagi awal masuk Islam. Saya tak ingat riwayat yang mana. Cuma nak katanya ialah dia agak kemudian. Dia masuk Islam sebab apa? Sebab dia tengok ketaatan orang-orang yang dekat dengan Nabi ni luar biasa. Dia kata, aku pernah tengok Rom, Maharaja Rom. Aku pernah tengok Parsi, Kaisar Parsi ni. Tidak ada orang yang serve, khidmat kepada ketua dia berbanding para sahabat yang telah khidmat kepada Rasulullah. Air macam. Sebab yang Rom, Parsi ni, dia orang khidmat sebab dia orang ada gaji. Sebab tu kena khidmat. Lambat bayar gaji, dia orang lari lah. Tinggal seorang-seorang maharaja tu dalam istana. Okay, tapi Nabi tak menjanjikan apa-apa pun daripada bahagian tu. Tapi dia orang memberi khidmat yang luar biasa. Hati dia orang tu, dia orang gantung pada Nabi. Jadi itu antara, orang kata apa, benda-benda yang kita boleh tengok lah, mencontohi para sahabat ni. Sebab tu dalam Quran, dalam hadis pun Nabi suruh kita mencontohi sahabat. Memang cerita-cerita sahabat ni yang kena diangkat, supaya kita akan nampak akhlak dia orang, cara dia orang berinteraksi dengan benda-benda yang utama dan kurang utama ni kena diangkat. Okay. Kita ambil satu lagi riwayat, muka surat 67, zikir rukuk dan sujud yang kedua. Yang ni pendek ya. Allahumma laka raka'tu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terjemahan dia, wa idza raka'a, terjemahan dia apabila Nabi rukuk, Nabi membaca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi. Terjemahan dia, ya Allah, untuk engkau aku rukuk, dengan engkau aku beriman, dan untuk engkau aku menyerahkan diri. Aku tundukkan diri kepada engkau, pendengaranku, penglihatanku, fikiranku, tulangku dan urat sarafku. Ni bacaan ketika mana rukuk. Okay, kita tengok dia punya syarahan dia daripada Mulla Ali Al-Qari dalam syarah kepada Mishkat Al-Masabih, Mirqat Al-Mafatih. Okay. Muka surat 68 tu ada 6 poin yang disebut. Menyentuh perkataan laka yang disebut di hadapan, seperti doa Allahumma laka raka'tu, bahawa jika hanya rukuk dan tunduk kepada Allah, jika kita membaca Allahumma raka'tu lak, ia boleh bermaksud kita rukuk dan tunduk bukan hanya kepada Allah, malah mungkin turut kepada orang lain. Okay. Poin pertama ni apa dia nak sebut? Nabi ajar pada kita Allahumma laka raka'tu. Dalam bahasa Arab, kita boleh juga sebut Allahumma raka'tu lak. Boleh sebut macam tu. Tapi Nabi ajar pada kita untuk kita sebut Allahumma laka raka'tu. Kenapa? Kerana mendahulukan laka dan mengkemudiankan raka'tu, ia memberi maksud kita mengkhususkan perbuatan rukuk ni hanya untuk Tuhan. Kita tak buat pada orang lain. Kalau kita sebut Allahumma raka'tu lak, ya Allah, aku rukuk juga kepadamu, maknanya juga tu ada. Maknanya ada juga rukuk pada orang lain. Itu beza dia. Dia macam dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Kita boleh sebut iyyaka na'budu ilaika. Boleh juga sebut macam tu. Iyya na'budu ilaika. Boleh sebut macam tu. Tapi kenapa iyyaka tu, dhamir tu, kata-kata nama tu didahulukan? Sebab ianya lebih khusus. Maknanya Nabi sedang ajar pada kita, bila mana kamu sebut ni, kamu sedang menyatakan kepada Tuhan penghormatan, penghargaan hanya pada kamu. Rokok ni aku tak buat benda-benda lain. Kecuali pergi Jepun. Pergi Jepun nak rokok lah sikit. Tu pun tak sempurna rokok orang Jepun ni. Dia rokok separuh je, tak rokok 90 darjah. Rokok orang Islam ni rokok 90 darjah. Penghormatan pada mana-mana orang terhormat di dunia pun kita tak akan buat dengan 90 darjah ni. Tuhan je kita buat. Allah Ta'ala je kita buat. Okay. Jadi waktu kita rokok tu kita sebut macam tu, Allahumma laka raka'tu. Okay. Itu poin pertama. Yang kedua, rokok bermaksud ketundukan. Menurut Al-Quran, rokok juga bermaksud salat itu sendiri. Sebab tu dalam ayat lain Tuhan sebut dalam surah Baqarah, warka'u ma'ar raki'in, dan rokoklah kamu bersama orang-orang yang rokok. Maksudnya perbuatan rokok dan sujud ni termasuk daripada benda yang utama dalam salat. Sebab tu dia dimensionkan secara khusus.
nak membawa maksud salat secara keseluruhannya. Sebut rokok maksudnya salat. Maknanya dia tak sebut i'tidal. I'tadilu ma'al mu'tadilin. Tak sebut macam tu pun. Tapi sebut warka'u ma'ar raki'in. Rokoklah dengan orang yang rokok. Sebab apa? Sebab tu kau tengok fasjudu lillahi wa'bud. Sujudlah kamu kepada Tuhan. Dia tak sebut rukun-rukun lain, qiyam ke apa tak sebut. Dia sebut rokok sujud. Sebab apa? Dua position ni, rokok dan sujud ni ialah dua position yang besar dalam salat. Kalau kita nak bahas dari segi spiritual, ianya ialah salah satu bentuk merendahkan emosi kita, menstabilkan emosi. Dari segi perubatan adalah perbahasan. Doktor-doktor pun ada buat kajian. Kedudukan rokok ni dia ada kelebihan macam ni. Kedudukan sujud ni dia ada kelebihan. Tapi kita orang Islam, kita bukan nak kena tunggu kajian tu dulu. Kita akan buat bila mana ia datang daripada Nabi dan juga Allah Azza wa Jalla. Okay. Yang ketiga, doa wabika amantu, membawa nilai keimanan dalaman. Manakala doa walaka aslamtu membawa nilai ketundukan luaran mencakupi lisan dan anggota badan. Amantu ibadah hati kita. Aslamtu perbuatan. Sebab tu hati dan perbuatan mesti synchronize. Sebab tu para ulama menyebutkan antara kelompok sesat, mulut sebut lain, hati lain. Ini murji'ah. Sebab tu murji'ah tertolak daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tiba-tiba ada orang kata, dia ni walaupun tak salat, dia baik. Dia ada iman pada Tuhan. Ada iman, tapi iman dia sikit . Kita taklah kata dia tak beriman langsung. Cuma nak katanya ada iman. Tengok dia tak pakai tudung. Walaupun dia tak pakai tudung, dia baik. Yalah, tak pakai tudung, dia baik, itu cerita lain. Tak pakai tudung, itu cerita lain. Tapi orang yang telah meletakkan diri dia sebagai orang yang nak tunduk patuh pada perintah Tuhan, dia ada portion keimanan yang lebih sikit. Okay. Yang keempat, perkataan khasyi'ah bermaksud tenang dan rendah diri ataupun tawaduk. Maknanya perkataan khusyuk ni ialah kedudukan orang tu pelan suara dia, itu disebut dengan khusyuk. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Taha, kalau saya tak silap, keadaan orang kafir bila mana di hadapan Tuhan dengan sebab menyesal atas kekufuran yang dia buat, wa khasyi'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Semuanya akan khusyuk di hadapan Tuhan dan tak dengar lagi melainkan bisik-bisikan perlahan. Yang duduk depan padang mahsyar nak tunggu hisab ni. Di dunia dulu bukan main, cakap berdegar-degar lawan orang Islam apa semua, pelekeh orang Islam. Tapi di hadapan padang mahsyar semua takut. Sebab baru tahu apa yang dia orang buat, persendakan dulu tu, rupanya ianya ialah benda yang benar. Yang kelima, mengapa hanya disebut pendengaran dan penglihatan sebagai mewakili anggota luaran? Alasannya ialah inilah anggota badan yang paling utama dan paling penting. Memang dua benda ni, panca indera kita, pendengaran dan penglihatan, sangat membantu untuk orang tu dapat sesuatu yang betul ataupun tergelincir dapat benda salah. Bila mana dia tak optimumkan pendengaran, dia tak optimumkan penglihatan, dia hanya dengar jauh-jauh, tak buat verification, maka dia akan ikutlah benda yang salah. Tapi kalau dia optimum, dia pergi dengar betul, dia pergi tengok pula dengan mata, maka dia akan dapat conclusion yang paling sempurna. Taklah kata sempurna 100%, tapi hampir kepada kesempurnaan untuk dapat pada kebenaran. Yang keenam, begitu juga fikiran atau otak, tulang dan urat saraf. Itulah elemen dalam badan kita yang sangat penting. Doa ini menunjukkan ketundukan dan keabdian kita sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Bila mana Nabi sebut wa mukhi itu maksudnya pemikiran aku ataupun otak aku. Wa azmi ni maksudnya ialah tulang-tulang aku. Wa asabi ni otot pun duduk dalam asabi juga. Dan urat saraf. Maknanya bila mana dua ni ialah penglihatan dan pendengaran dioptimumkan, maka pemikiran, tulang belulang, urat saraf akan diarahkan ke arah yang benar. Okay, jadi waktu kita rokok, kita boleh orang kata apa, sebut dan baca doa ni. Cuma bacaan ni kalau kita tengok dalam kitab Sahih Muslim, riwayatnya ialah nak sebut tentang bacaan ketika salat malam. Bacaan ni bukan salat fardu. Memang bacaan-bacaan yang panjang ni biasanya dibuat dalam salat individu, tak buat dalam salat berjemaah. Khususnya imam, makmum pun samalah.
Dia ada makmum ni, dia hafal panjang, menyebabkan dia tak follow imam. Tak boleh. Bila mana imam dah rokok, kita rokok. Dan iktidal, kita kena iktidal. Jangan kita, kerana nak habiskan bacaan kita tu, kita tak ikut imam. Ada orang dia hafal doa istiftah panjang, menyebabkan dia rokok lambat, dia baca Fatihah pun lambat. Ini perbuatan yang orang kata apa, yang tak tepat bila mana kita salat berjemaah bagi makmum. Bagi imam pun satu hal, kalau laju sangat pun problem, pelan sangat orang kata apa, pelan sangat pun problem juga. Kena tengok pada kesesuaian. Sebab Nabi ni memang melihat kepada keutamaan. Nabi akan tengok kalau ramai jemaah yang berusia, ada kedudukan-kedudukan yang tak boleh dan tak sesuai buat lama. Contoh sujud ataupun qiyam. Tak boleh lama kalau jemaah terlalu ramai yang berusia. Qiyam lama sangat, sudah jatuh terlantar dah kawan tu. Sujud lama sangat, tak bangkit-bangkit dia, darah dah turun ke muka dah. Okay. Jadi ini benda yang kena tengok juga lah. Kena tengok keutamaan. Maknanya imam kena tahu benda tu. Fik imam pun penting, makmum pun kena tahu. Okay. Jadi saya rasa kita berpada situ je untuk kali ini. InsyaAllah kali akan datang kita akan masuk zikir dan zikir rukuk dan sujud yang ketiga. Subhanazil Jabarut. Setakat tu saja, moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.